Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 会友们，大家平安。 Kita bersyukur minggu ini kembali kita boleh berkumpul bersama, beribadah bersama. 我们感恩，今天早上我们可以一起聚集在一起来崇拜。 Mari sama-sama kita datang ke hadapan Tuhan, menyembah Dia. 我们一起来到主跟前敬拜主， Karena Dia adalah Tuhan yang layak ditinggikan, dimasyurkan. 因为他是配得被荣耀的主， Dia yang kudus, Dia berkuasa. 他是圣洁的，他有权 Segala 利， kemuliaan hanya bagi Dia. 荣耀归于主。 Tuhan Yesus ku menyembah dan masyurkan rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah nama-Mu. Mulia bagi namanya. Mulia bagi namanya. Mulia bagi namanya. Tuhan Yesus menebusku, Engkaulah terang yang kekal. Bangsa-bangsa, umat semua, puji Raja yang kekal. Tuhan Yesus menebusku, Engkaulah terang yang kekal. Bangsa-bangsa, umat semua, puji Raja yang kekal. Mulia bagi namanya. Mulia bagi namanya. Mulia bagi. Katakan sekali lagi, mulia bagi namanya. Mulia bagi nama. Sungguh mulia Engkau Tuhan, mulia bagi nama-Mu. Mulia bagi namanya. Sungguh Tuhan kita mulia. Oleh sebab itu kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 我们的主何等伟大！因此，我们的崇拜是靠圣父、圣子、圣灵的名举行。 Amin. 阿门。 Kiranya kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai setiap kita, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah online di rumah. 愿恩惠平安重复，并主耶稣基督归于我们每一个人，无论是在家里或者在教会崇拜的。 Bapak Ibu silakan duduk kembali. 会友请坐。 Saat ini saya mengajak setiap kita 现在我们邀请各位 berdiam diri sejenak. 一起安静心来， Mari kita mengingat kembali kehidupan kita sebelum mengenal Tuhan. 我们在思考我们还没认识主的生活。 Mungkin kita adalah manusia yang hidupnya mungkin baik-baik saja. 也许我们活得好好的， Tapi ada juga mungkin kehidupan kita kacau balau. 也许有的生活是不好的。 Dalam keadaan apapun, 无论是什么情况， kita adalah manusia berdosa di matanya. 我们是有罪的人， Tapi kita bersyukur 但我们感谢， setiap kita mempunyai satu titik waktu berjumpa dengan Dia secara pribadi. 我们每一个人有机会来认识主。 Di saat itu kita mengenal kasih-Nya. 当我们认识主的爱， Kita hidup di dalam kasih anugerah-Nya. 我们活在主的爱当中。 Namun kadangkala 但有时候， kita masih juga menyedihkan hati Dia. 我们还是伤痛他的心。 Ada tutur kata kita yang tidak berkenan kepadanya. 有时候我们的语言伤痛了他，
Ada kala pikiran kita membuat dia menangis. 有时候我们的思考、思想让他哭了。 Ada kalanya perbuatan kita membuat kita seperti manusia lama kembali. 有时候我们的行动让我们好像旧的生活一样。 Saat ini 这个时刻， ingatlah anugerah karya salib yang besar. 我们来思考，我们来记得主的恩典， Datanglah di bawah kaki salib Tuhan. 来到主的跟前。 Jikalau engkau masih kembali hidup di dalam manusia yang lama, 如果你还活在旧的生活， mintalah ampun kepadanya. 求主饶恕你。 Jangan kita sia-siakan anugerah Dia. 我们不要浪费了主的恩典。 Dalam keadaan apapun, 无论 kasih-Nya memeluk kita. 无论什么情况，他的爱在我们当中。 Hatiku sedih sesak, goncang dan gentar. Sungguh Tuhan, Beban belenggu 主， dosa, ada kalanya di dalam kehidupan kami. 有时候在我们的生活， Sekalipun kami telah hidup di dalam anugerah Tuhan, 虽然我们已经活在你的恩典， namun kami masih menyedihkan hati Tuhan. 但我们还让你伤痛。 Banyak hal yang kami lakukan 很多事情， tidak berkenan di hati Tuhan. 我们所做的是没有让你 Ampuni 喜悦。 kami ya Tuhan. 求你饶恕我们， Tolong setiap kami 帮助我们每个人。 saat kami tergeletak. 当我们跌倒， Peganglah kami, 抓住我们， topanglah kami, 帮助我们， sehingga kami boleh berjalan di jalan yang Tuhan tentukan bagi setiap kami. 让我们能够走在主的路上， Sehingga setiap hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. 让我们的生活能够赞美主的名， Sehingga setiap kami 让我们每一个人 melalui kehidupan kami, 通过我们的生活， orang lain boleh melihat Tuhan yang mulia. 能够让人家看到主的荣耀， Tuhan yang membenci dosa, 不喜欢罪的主， namun Tuhan yang penuh kasih mau memeluk kami manusia berdosa. 但充满爱的主要抱我们 Sehingga 满罪的 melalui 主 setiap 的人。 kami Tuhan, 因此，通过我们， mereka boleh percaya pada Tuhan. 他们可以信主。 Tolonglah kehidupan setiap kami anak-anakmu Bapa. 求你帮助我们每一个人的生活。 Dan pagi ini, 今天早上， tolong setiap kami boleh beribadah kepada Tuhan. 帮助我们每一个人可以来到你面前敬 Boleh 拜， berjumpa dengan Tuhan melalui pujian. 可以通过赞美诗歌遇见主， Boleh berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan. 可以通过你的话语遇见你。 Tegurlah kami Tuhan 主提醒我们， di saat kami perlu ditegur. 当我们需要被提醒的时候， Hiburlah kami 安慰我们； saat kami perlu dihibur. 当我们需要安慰的时候， Kuatkanlah kami 求你坚固我们； saat kami lemah. 当我们软弱的时候， Ampunilah kami 饶恕我们； saat kami melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. 当我们做了罪， Terima kasih Bapa untuk pengampunan kasih Tuhan yang besar. 感谢主，因为你赦免了我们。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus 奉主耶稣基督的名， kami berdoa. 我们这样祷告， Amin. 阿门。我心有相同花，又怎个行遐？最最捆绑通他我袂甘得你的疼，就你听我做宝贝，毋捌放下我，予我永远踮你面前，毋免靠着行。就你的疼， Kau pangkuai sin, 靠帮我的 ingwan anwi gua, 安慰我。 bolon sias 无 gua, 论是啊我，当见啊归我，绝无啥物会通听说，就你的 ing 疼， chua guai lo, 引全我的路，保护我，
对他挂引我，天晴无变化，传播生命的当天说，主你 Sungguh dalam keadaan hati sedih susah, goncang dan gentar, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hatiku sedih sesak, goncang dan gentar, beban belenggu dosa tak layak terima kasih-Mu. Kasih-Mu sayangiku, tiada membuangku, selamanya di hadirat-Mu, tak perlu takut. Kasih Tuhan, bebaskan daku, hiburku, mati hidupku, sukar dan lancar, kasih-Mu tak terpisahkan. Kasih Tuhan, bimbing jalanku, lindungiku, Kini dan selamanya. kini selamanya, teguh tak berubah, kasih-Mu tak terpisahkan. Kasih Katakan sekali lagi, kasih Tuhan bebaskan daku dan hibur aku. Mati hidupku, sukar dan lancar, kasih Tuhan tidak pernah terlepas. bebaskan daku, hiburku, mati hidupku, sukar dan lancar, kasih-Mu tak terpisahkan. Kasih Tuhan, bimbing jalanku, lindungiku, kini selamanya, teguh tak berubah, kasih-Mu tak terpisahkan. Kasih Tuhan, Kini selamanya, teguh tak berubah. kini selamanya, teguh tak berubah, kasih-Mu tak terpisahkan. Kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu, persilakan untuk berdiri. 会有请站立。 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 约翰前书第3章16节这么说：主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也应当为弟兄舍命。 Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Shalom damai bagi kita semua. 这就是主的恩典信息，平安。 Sungguh dalam hidup kita, kita perlu Dia. Kita memerlukan Dia. 在我们的生活，我们真的需要他。 Tiap detik, tiap jam, tiap hari, tiap bulan. 每个秒钟、每个时刻、每天， Kalau tanpa Tuhan, tanpa firman-Nya, kita tidak ada apa-apanya. 如果没有主，没有他的话语，我们是没有什么的。 Marilah kita katakan, ya Tuhan, biar tiap jam aku tetap memerlukan Engkau. 让我们一起来说：主啊，每个小时我们需要你， Karena di dalam Engkaulah aku mendapatkan damai sejahtera. 因为在你里面我们得了平安。 Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera Setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Ya Tuhan, tiap jam dampingilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggoda. Setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Sungguh Tuhan, tiap jam ajarkanlah maksud-Mu. Berilah janji-Mu di dalam hidupku dan genapilah di dalam hidupku.
Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidup. Setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Katakan sekali lagi, setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa. 让我们还没有领受神的话语之前呢，我们先来祷告。 Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah. 主啊，我们满心感谢你，在这个清晨，我们能够聚集在一起，我们来敬拜主。 Dan di dalam penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan, 主啊，当我们向你敬拜时， kami juga rindu untuk belajar dari firman Tuhan. 我们多么渴慕从你话语中我们来学习， Karena kami menyadari hanya firman Tuhanlah yang menolong kami untuk hidup dengan cara yang berkenan dalam hati Tuhan. 因为只有你的话语能够教导我们，使到我们在生活里面懂得怎样来生活，来讨你的喜悦。 Maka pada saat ini kami mengarahkan hati pikiran kami untuk mendengarkan dan belajar dari firman-Mu ya 主啊， Tuhan. 你帮助我们，将我们的心思意念都专注在你里面。 Kami mau menyerahkan kedua hamba-Mu yang lemah dan tidak pintar bicara ini. 主啊，我们要将你两位软弱、没有口才的仆人交在你手中。 Pakailah mereka untuk menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. 主啊，使用他们真正能够传讲你自己的话语。 Terima kasih Tuhan. 主，我们感谢你。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们这样祈求、这样祷告呢，是奉靠主耶稣基督的名求。 Amin. 阿门。 Mari saudara-saudara kita membaca satu bagian firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai dengan 18. 让我们来一起阅读一段的经文，就是在约翰福音10章11到18节。 Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai 18. 约翰福音第10章11到18节。 Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. 我们一起来看约翰福音第10章11到18节。我是好牧人，好牧人为羊舍命。若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的。他看见狼来，就撇下羊逃走。狼抓住羊，赶散了羊群。雇工逃走，因他是雇工，并不顾念羊。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。
我另外有羊，不是自千里的，我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。我父爱我，因为我将命舍弃，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己死的。我有权柄死了，也有权柄取回来，这是我从父所受的命令。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. 这就是神的话语，凡听了又遵行在生活里面的人，变为有福。 Haleluya. 哈利路亚。 Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur Tuhan terus memberikan kita kekuatan di dalam kehidupan kita. 主内，亲爱的弟兄姐妹们，我们要向我们的主感恩，因为主的慈爱常常赐给我们，在我们的生活里面。 Walaupun kita sudah 1 tahun lebih menghadapi kondisi yang sangat berbeda, itu pandemi corona. 虽然我们已经差不多1年多的时间，我们面对这个疫情的生活， Tapi kita patut bersyukur pada Tuhan karena kita sadari bahwa Tuhan terus memelihara kita. 但是呢，我们要醒悟到，我们的主不断的在眷顾我们。 Hari ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 今天各位亲爱的弟兄姐妹们， saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema menggembalakan bukan dengan kuasa. 就是呢，今天我要与大家分享一个主题，就是不靠权力的牧人。 Waktu kita mendengarkan tema ini, apa yang kita pikirkan, saudara? 就是当我们看到这个主题的时候，到底我们所想的是什么呢？ Ketika saya membaca tema ini, yang terpikirkan oleh saya adalah ini berbicara tentang kepemimpinan. 所以呢，当我看到这个主题，我想到的是有关一个领导人、一个领袖。 Bagaimana seorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya entah di dalam keluarga, tempat kerja, ataupun di mana mereka berada. 就是讲到一个领袖、一个领导人，他怎样在他的家庭里面，在可能在他的私交里面、他的工作场所里面，他怎样做一个牧者。 Menggembalakan adalah sebuah istilah kepemimpinan sebenarnya. 其实呢，这个牧者呢是代表一个领导人、一个领袖。 Tapi yang unik daripada tema ini adalah dikatakan menggembalakan bukan dengan kuasa. 但是呢，这里所讲的却是不靠权力的牧人。 Saya berpikir apa maksudnya ya, bukan dengan kuasa. 我就想说，到底是怎样呢？他不用他的权势或 Saya 权力。 berpikir latar belakang ketika berbicara dari tema ini adalah karena Tuhan Yesus pernah berkata, kamu jangan seperti pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa. 因为讲到这个权力呢，他就对我们说，你们不要像那些外邦人， Yang memerintah dengan tangan besi, 就是他们用铁拳或是暴力来统 yang 治， menggunakan kekerasan untuk memaksa rakyatnya melakukan apa yang mereka kehendaki. 就是呢，他们用暴力来压制他的人民，要去实行他们的意愿。 Tetapi barang siapa yang terbesar adalah hendaknya dia menjadi pelayanmu. 但是呢，主耶稣告诉我们说，谁要伟大的，他必须要降为卑。 Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca atau mendengarkan tema ini sedang berbicara bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup memberikan pengaruh kepada lingkungan kita. 所以呢，当我们看到这个主题呢，我们就会联想到，我们是一个神的儿女，在我们一切的生活里面，我们必须要成为一个好的牧人。 Saudara yang dikasih Tuhan, apakah engkau dan saya itu ada dalam keluarga dan kita punya pengaruh di tempat itu? 是否你我在我们的各家庭里面呢，我们都有这样的影响力吗？ Atau justru kita menjadi orang yang dipengaruhi di dalam keluarga kita? 或是反过来，我们在家庭里面是被别人所影响？ Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita di dalam tempat kerja kita atau di sekolah kita menghidupkan pengaruh atau kita yang menjadi yang dipengaruhi?
或是我们是在我们的工作场所，或是在学校里面呢，我们会活出能够影响人的这个态度。 Kita tahu hidup manusia itu saling mempengaruhi satu dengan lain. 我们晓得我们人活着就是互相影响。 Tapi kita sadari juga sering sekali kita bisa menjadi orang yang ditarik daripada menarik. 但是呢，有时候我们也觉悟到，我们是能够吸引人的，而不是被人所吸引。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Di dalam gereja juga kita tahu istilah penggembalaan adalah satu yang sangat umum sekali. 我们也晓得，在教会里面，这个牧养或牧者呢是非常普遍的事。 Tugas dari kemajelisan adalah menggembalakan jemaat. 就是那些教会里面的执事们呢，他们的责任是什么呢？就是要牧养那些会友。 Jadi bersama pendeta, penginjil, diaken dan juga penatua bersama-sama sedang menjalankan tugas menggembalakan jemaat. 就是他们要跟那些牧师、传道、长老、执事们，他们一起在那边协力，就是要牧养这些会友们。 Oleh sebab itu saudara-saudara, buat kita orang Kristen mendengarkan istilah menggembalakan atau gembala itu bukan satu hal yang asing buat kita. 所以呢，对我们基督徒来讲，当我们听到这个牧养或牧人的话呢，这句话呢，对我们来说根本不陌生。 Tapi yang menarik dari tema ini adalah menggembalakan tidak dengan kuasa, bukan dengan kuasa. 但是很特别的是，这里讲的就是不靠权力的这个牧人。 Kalau kita melepaskan kuasa itu, bagaimana kita bisa mengembalakan? 就我们将这个权力、权势呢，我们放在一边呢，我们又怎样能够去牧养呢？ Bagaimana kita bisa berbeda dengan dunia ini ketika menjalankan kepemimpinan kita? 就是我们跟这个世界又有什么不一样呢？当我们在实行我们成为一个领袖的时候， Saya berpikir di sini sedang berbicara tentang model kepemimpinan gembala. 但是呢，这里所讲的是一个牧养羊群的这个牧人的榜样。 Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita model yang seperti ini justru adalah yang seharusnya diterapkan oleh orang Kristen. 但是这里主耶稣告诉我们，这样的方式、这样的榜样呢，是我们每一个基督徒我们应该要去实行的。 Seharusnya setiap orang Kristen di rumah, di tempat kerja, di sekolah, atau dimanapun mereka berada, mereka menghidupkan model ini di dalam kehidupan mereka. 就是说，我们一个基督徒，应该是我们在我们的家庭里面，在我们的工作场所里面，在学校里面，这样的方式、这样的榜样呢，我们都应该把它活出来。 Kalau bukan dengan kuasa, bagaimana kita bisa menjalankan penggembalaan itu, saudara? 如果我们不用我们的权势、权力，我们又怎样能够实行这个牧养的 Saya 工作 mengajak 呢？ marilah kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. 让我们一起来从主耶稣，我们一起来学习。 Dalam bagian yang sudah kita baca ada pelajaran yang sangat indah dan luar biasa sekali yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. 就是从我们刚才所读的这一段经文呢，是非常的美好，是我们能够去学习，我们能够实行在我们的生活 Yang 里面 artinya 的。 kita tidak perlu menggunakan kekerasan untuk memaksa kehendak kita. 其实呢，我们根本不必用这个权势或暴力来叫别人来实行我们的意愿。 Saya percaya banyak orang tua punya pengalaman ya dalam mendidik anak mereka dan sangat kecewa sekali. 我相信呢，很多父母他们在教育他们子女方面呢，有很多父母他们感觉到非常的灰 Sering 心。 sekali dia kehilangan kontrol ya sehingga ya mengeluarkan kata-kata yang kasar dan bahkan memukul anak mereka. 多少时候他们不能够控制他们的情绪，他们在哪边说出伤害孩子们的话。 Kenapa saudara-saudara yang kasih Tuhan? 为什么会这样呢？ Ketika mereka ingin mengarahkan anaknya dan ternyata anaknya tidak menurut. 就是呢，当他们要指引他们子女的方向的时候呢，但是他们子女呢就不听从。 Saudara, ketika hati mereka kecewa dan putus asa. 就是当他们内心里面感觉非常失望的时候， Sehingga telampiaskanlah ya emosi mereka melalui perbuatan yang kasar itu. 所以呢，他们就发泄他们的情绪，他们说出很不好的这个话语。 Kadang-kadang berpikir bahwa cara yang efektif yaitu melalui kekerasan memaksa anak-anak kita.
有时他们认为说最有功效的就是他们要用这个权势或暴力来教导孩子。 Saudara, memang Alkitab mengajarkan pada kita ya untuk mendidik anak kita ya bisa merotan mereka ya ada di dalam Amsal. 就是说圣经里面在箴言里面也有教导我们怎样教导儿女的方式。 Tapi kepemimpinan model penggembalaan ini adalah bukan menggunakan kekerasan terhadap domba-dombanya. 但是我们看到这里所讲的不靠权势的牧人。 Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lalu bagaimana model yang seperti ini bisa kita hidupkan? 但是呢，这样的方式我们又怎样模范，怎样能够把它活出来呢？ Dalam bagian ini kita bisa belajar 3 ciri dari penggembalaan. 从这里呢，这一段里面呢，我们能够从3点我们来学习。 Kalau kita mau menggembalakan bukan dengan kuasa, kita bisa belajar daripada Tuhan Yesus. 就我们要做领导人，不靠着我们的权力、权势的话呢，我们能够从我们的主耶稣来学习。 Yang pertama saudara, 就是在第一点， di ayat 11 di sana dikatakan, akulah gembala yang baik. 就是在11节里面说，我是好牧人。 Saudara, kata akulah di sini adalah menggunakan kata ego eimi. 这里讲的我呢，就是讲到我是。 Ego itu adalah aku. 就是意思说就是我。 Amy itu adalah aku juga atau saya. 但是呢，这个 n 呢也是讲到我本身。 Jadi dengan kata lain ada 2 kata aku yang ditunjukkan Yesus, ego, Amy. 所以呢，这里呢，主耶稣有讲到2次有关他显示出来的我。 Kalau kita mau terjemahkan harafiah adalah akulah aku. Ya, 但是呢，我们要更进一步去解释，就是我是我。 Saudara, ini adalah menunjukkan sebuah penekanan tentang diri, ya, tentang diri sendiri. 这里就是代表说主耶稣他在强调他自己本身。 Yesus sedang berkata, akulah ini satu-satunya. 他就是说我是唯一的我。 Yang selalu dia ingin menunjukkan pada orang lain, yang lain itu bukan. Ini loh, dia tonjolkan dirinya, aku ini, aku. 就是代表说他要让人知道，其他的不是，就是显示他就是本身，他 Jadi 就是那个 2 我。 kali aku itu adalah menunjukkan dia sungguh-sungguh meyakini. 2次的我呢，是代表说他真正的肯定， Dengan sangat pasti dia mengatakan, ini loh aku loh. 很肯定，就是说这就是我。 Ini aku seperti apa? Gembala yang baik. 我是怎样的呢？我是一个好牧者。 Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara, kalau kita mau menjalankan penggembalaan, ya, bukan dengan kuasa, Tuhan Yesus mengajarkan kita mulai daripada satu keyakinan yang teguh. 就是当我们要实行，我们是一个领导人，我们不用这个权势的话呢， Kita harus mulai dengan keyakinan yang teguh. 首先我们必须要有一个肯定的想法。 Kita harus mulai dari yakin dengan teguh, saya adalah gembala yang baik. 你要先肯定我是一个好牧人。 Karena apa, saudara-saudara? 为什么呢？ Kalau kita mau memimpin orang, kita sendiri pun tidak yakin terhadap diri kita, mana mungkin kita bisa memimpin. 若我们要去引领一个人呢，但是呢，我们对我们自己本身，我们都不肯定，我们怎样去领导别人 Kalau 呢？ saya ingin menggembalakan orang lain, saya tidak yakin saya itu seorang gembala, mana mungkin saya bisa memimpin orang lain. 若我要去牧养一个人呢，我自己也不肯定我是一个牧人，我怎样去牧养他们呢？ Saudara, oleh sebab itu langkah pertama itu harus mulai daripada kita punya keyakinan diri terlebih dahulu. 所以呢，起先呢，先从我们自己里面，我们必须要有一个肯定自我。 Saudara, mungkin akhir bulan lalu atau awal bulan ini gereja-gereja GKI meneguhkan majelis-majelis baru. 可能就是说，我们今年3月底或4月初呢，已经要案例新的这个理事。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹们， ketika kita mau memimpin, 当我们要去领导， ketika kita ingin menggembalakan, kita ingin menggembalakan. 我们要去牧养。 Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau seandainya kita pun nggak berpikir saya itu seorang gembala, 若我们自己根本没有想到说，其实我是一个牧者，
Bisa enggak kita menggembalakan? 我们能够去牧养别人吗？ Enggak mungkin saudara-saudara yang kasih Tuhan. 不可能的事。 Nah oleh sebab itu kita ketika ingin menggembalakan anggota keluarga kita, 所以呢，当我们要去牧养我们家的家人 engkau dan saya pun tidak meyakini kita adalah gembala di dalam keluarga. 但是呢，我们根本不肯定我们在家庭里面我们是一个牧者， Maka tidak ada model penggembalaan yang ada di sana, saudara. 所以呢，在里面就没有这个牧养的这个模式 Keraguan itu tidak akan memberikan langkah yang pasti, saudara. 就是他们所行所做的没有一个肯定性。 Maka kalau kita belajar di dalam Injil Yohanes, 所以，当我们从这个约翰福音里面，我们来学 Yesus 习 ada 7 kali mengatakan akulah egomi emi ini. 就是说在这段里面呢，主耶稣有说出7次，他说我是，我 Jadi 是， dia mengatakan akulah roti hidup. 他就是说我是生命的粮 Yesus berkata akulah terang. 他说我是光 Nah dalam bagian ini akulah gembala yang baik 这里也讲到说我是好牧 dan yang 人， lain sebagainya, saudara. 还有其他的。 Tapi kalau kita perhatikan waktu Yesus berkata akulah ini, akulah itu, selalu berkaitan dengan misi yang Tuhan berikan buat dia. 我们看当主耶稣讲到我是这个我是那个的时候呢，所有的一切都连带跟主的这个使命有关系。 Jadi dengan kata lain Yesus sangat berusaha meyakinkan dirinya dengan gambaran di mana dia bisa laksanakan misi. 就是呢，这里呢，主耶稣他尽量要肯定他自己能够去实行这一切的这个使命。 Maka hari ini saudara kalau kita punya beban menginjili kepada anggota keluarga kita. 所以呢，今天若我们好像要向我们家人传福音，觉得非常重担了。 Saudara yang dikasih Tuhan, meyakinkan diri sebagai gembala atau hal yang lain yang menunjukkan bahwa misi itu bisa dijadikan itu sangat penting. 所以呢，当我们要实行这一切的时候呢，我们必须要想到，可能我们是一个牧者这个使命可能也能够实现。 Yang kedua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. 还有第二点呢，各位亲爱的弟兄姐妹们， Selanjutnya kita akan belajar dari bagian ini adalah mentalitas. 就是呢我们的心态。 Saya akan lanjutkan pembacaan kita ayat 11. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. 我们来看11到13节那里说：“我是好牧者，好牧者为羊舍命。若是雇工不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来，就撇下羊逃走。狼抓住羊，赶散了羊群。雇工逃走，因他是雇工，并不顾念羊。” Saya berpikir dalam bagian ini Yesus berbicara tentang mentalitas. 这里呢，就是主耶稣谈到有关这个心态 Antara mentalitas pemilik dengan mentalitas upahan itu berbeda. Saudara. 就是讲到这个雇工跟这个牧人呢，他们的心态不一样 Bagaimana menunjukkan saya gembala yang baik? 怎样要选出他是一个好牧人呢？ Kalau saya yakini diri saya itu gembala yang baik, saya harus punya mental sebagai seorang gembala yang baik adalah mental pemilik, saudara. 所以呢，当他想他是一个牧人，他怎样能够证明他是一个好牧人呢？他先要从他的心态来做开始。 Ada 2 ciri yang digambarkan dalam bacaan kita. 这里呢有2个方式我们看。 Yang pertama adalah yang ditunjukkan adalah rela berkorban, bukan? 这里讲到第一就是他愿意舍命。 Dengan kata lain, bahwa pemilik itu berani ambil resiko. 就是说这个拥有这个羊的这个主人呢，他愿意这个冒险， Dia berani masuk dalam ancaman bahkan kematian. 他也是愿意进入到这个冒险，甚至有生命危险的事， Untuk mempertahankan domba-dombanya. 就是要
就是要牧养，要照顾他的羊群 Itu mentalitas dari pemilik. 这就是这个主人呀，牧人他的心 Dia 态， berani ambil resiko untuk berkorban. 他敢拿这个后果，就是可能会牺牲。 Tapi berbeda dengan mentalitas upahan, saudara. 但是呢，跟这些雇工他们的心态又不一样了。 Tidak berani ambil resiko karena apa? Itu ancaman nyawa, kenapa saya harus mati bagi domba itu. 他们不敢拿这个后果。他说：“这是有威胁到我生命危险的事，为什么我要拿起这个后果呢？ Oleh 冒 sebab 这个 itu 险呢？ ketika ada ancaman datang dan kita tahu sulit dan bisa berbahaya, ya udah tinggalkan aja. 所以呢，当有这个威胁来到，有危险来到，他就赶快逃跑了。 Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mentalitas upahan itu adalah seperti orang yang menerima tugas. 就是呢，这个雇工他的心态呢，就是好像一个人他领受这个责任 Apa yang buat 工作 seorang upahan itu penting, yaitu aturannya, saudara. 对于一个雇工呢，他们可能就是认为领这个 Aturan. 就是要照这个次序而已。 Yang penting adalah saya jelas dengan hak dan kewajiban saya. 就是呢，最重要，我已经施行在我分内的一切工作。 Maka kalau saya sudah jalankan kewajiban saya yang sudah digambarkan dengan jelas dan konkret, maka saya sudah jalankan dengan baik. 若我已经照做一些规律我的工作分内的事呢，我已经实行最好的了。 Maka ketika seorang gembala upahan itu ya diundang 所以呢，当 untuk bekerja, 一个雇工他被人就是请来工作 lalu dia bertanya, apa tugas saya? Saya mau tahu dulu. 所以呢，他可能就会问说，我的工作是什么？我 Tolong 必须知道。 kasih job description atau gambaran pekerjaan yang sejelas-jelasnya. 你就要清清楚楚的告诉我，我的工作是如何。 Lalu pemiliknya berkata, ya pagi-pagi jam 6 kamu masuk ya, kamu hitung domba-dombanya ada berapa dalam kandang. 所以呢，这个主人可能会对他说：“你早上来到，你必须要数算你的羊是几只 Lalu siapkan semuanya, lalu bawa domba-dombanya keluar. 你预备一切呢，然后呢，你就带着这些羊群 Kamu 出去。 tungguin domba-dombanya ya sertai perjalanan bawa ke tempat makan dan minum, habis itu dibawa pulang lagi. 所以呢，你就要顾着这些羊群，带他们出去吃草、喝水，然后又把他们带回。 Lalu ketika pulang hitung lagi sebelum masuk kandang, itu apakah lengkap atau tidak. 所以呢，当你回来的时候，这些羊还没有进入羊圈的时候呢，你必定要去数算是否没有遗失 Kamu pastikan itu lengkap. 你必须要保证他们是整数的。 Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, bagi mereka ini penting, saudara. 各位亲爱的弟兄姐妹，对于他们来说，这件事非常的重要 Mengapa? 为什么？ Supaya ketika ada sesuatu yang terjadi, aturan ini saya pegang. 所以呢，就是当有什么事意外发生的时候呢，这些规律我守着。 Sehingga saya aman daripada tuntutan karena apa? Saya sudah jalankan bagian saya dengan baik. 所以呢，我就不会被人责备，因为我已经守着我的工作，已经好好的守着。 Maka setiap hari yang dia kerjakan adalah sesuai dengan apa yang sudah digariskan. 所以呢，他每日所做的就是照着那些规律，他这样做而已。 Itu gembala upahan, saudara. 这就代表说一个雇工 Sangat berbeda dengan pemilik, gembala pemilik, saudara. 但是呢，跟这个主人是个牧人呢就不一样了。 Gembala pemilik bukan hanya menjalankan SOP-nya gitu ya, tugasnya, 这 kewajibannya. 个主人牧人呢，他所做的工作呢，不只是就是一个规律性的。 Kita melihat gembala pemilik itu berkata gitu ya, 我们看这个牧人， bahwa 他 di 说 luar sana juga ada domba-domba yang ingin saya kumpulkan masuk ke dalamnya. 他说在外面呢也有其他的羊呢，我也要把它召回进入我的羊 Karena di 圈。 luar sana, di luar kandang ini artinya apa? Mungkin itu ada domba-domba liar itu. 可能在另外有羊的，不是在圈里面的，那是一些野羊。
Jadi saudara-saudara, dengan kata lain dia punya wawasan yang lebih luas dan dia ingin mencapai yang lebih daripada itu. 所以呢，就代表他有更宽阔、更远见的视野 Melampaui tugas, 超越他的工作， melampaui kewajiban bagi dia itu no problem. 就是超越他的责任，他所做的一切 Dia bukan hanya sekedar ingin punya kerja yang baik, 他不只是能够好好的工作， tapi dia ingin berbuat melampaui apa yang sudah dicapai. 但是呢，他在工作上他是要超越他所应该做的 Itu mentalitas pemilik, saudara. 这就是一个主人、一个牧者他的拥有的心态。 Baru-barusan ini istri saya membeli ya semacam pisah ya di satu toko. 最近呢，牧师太太师母呢，她到一个地方，她买了香蕉， Pisah, bukan pisang. 比萨呀， Ya, saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, lalu dia pesan satu paket. 她就买了一套。 Nah, pada saat dia Tinggal sudah tahu. pesan di sana, ketemu dengan jemaat yang lain di sana memesan yang lebih besar lagi. Ya. 就是他在订这个比萨的时候呢，在那边刚好遇到一个会友所订的这个比萨呢，更大块。 Dan semua rasanya kok menyesal sekali ya, kenapa kok saya nggak tahu ya kalau ada ya paket yang lebih bagus lagi. 他师母就感觉到有一点失望，为什么他不晓得有更好的这个Kenapa pegawai itu ya ketika saya pesan enggak memperkenalkan promo-promo apa yang lebih bagus yang ada? 就是说那些职员为什么当我在订的时候，他们没有跟我就是告诉我还有其他更好的。 Saya mengatakan jangan-jangan ya yang kerja itu yang penting kan menjual. 就是我说可能他们只是实行他们的工作这样而已。 Ya, yang penting saya sudah jalankan tugasku. 就是最重要呢，我已经做好我自己的工作。 Semua bilang kalau saya jual, saya akan memperkenalkan kepada anggota-anggota saya itu ya atau langganan saya ya, ada yang bagus loh seperti ini kamu 所以 beli. 呢，师母说，若是我是卖那些的，我就是可能我会对那些买子呢介绍很多更好的。 Nah, kita lihat banyak orang yang bekerja seperti demikian bukan saudara? 我们看有很多他们在工作上就是这样的态度。 Yang penting dia lakukan tugasnya. 最重要就是他已经实行了他的任务。 Padahal sebenarnya kalau dia punya mentalitas pemilik, mungkin dia bisa memberikan nilai tambah kepada pelanggannya. 若是他是一个好牧人的字眼的话呢，可能他会给别人更多的好处。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹们， bagaimana dengan mentalitas kita? 我们的心态又是怎样呢？ Waktu kita ada di dalam keluarga kita, 我们在我们的家庭里面， di tempat kerja kita, 在我们的工作场所里面， di tempat studi kita, 或是在我们的学校 di 里面， tempat pergaulan kita, 还有我们交际上的 di dalam 里面， gereja. 在我们的教会里面， Mentalitas apa yang kita bawakan di sana? 到底我们带出什么心态呢？ Yesus menjadi gembala yang baik karena dia punya mentalitas pemilik, saudara. 就是主耶稣能够说我是好牧人，因为他有一个正确的心态。 Yang terakhir, yang ketiga, saudara. 还有第三点， Nah, saudara, yang ketiga kemudian kita melihat kata hubungan yang intim. 这里呢，我们也看到说讲到这个有关人际关系。 Ayat 14 sana dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. 14节说我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。 Gembala yang baik, dia saling mengenal dengan domba-dombanya. 一个好牧人呢，他是认识他的羊群。 Saudara, saya berpikir kita sudah tahulah cerita yang seperti demikian. Bagaimana ketika seorang gembala yang baik itu bisa mengenali ya domba yang mirip-mirip itu, ya dia bisa menyebut namanya satu persatu. 我相信我们每个人都知道，一个好牧人呢，他就是能够记得他
这些羊群一只一只的羊群的名字。 Saudara, tetapi mengenal itu adalah satu kata yang penting, saudara. 但是呢，这里呢讲到更认识呢，是一件非常重要的事 Karena ini adalah dasar dari sebuah hubungan yang baik, saudara. 啊，因为这是有关一个好关系的基础。 Karena satu hubungan yang baik ya bisa terjadi karena ada kepercayaan. 啊，就是能够产生一个好的关系呢，就是在里面呢有一个信任感 Dan kepercayaan itu bisa timbul kalau ada pengenalan yang baik. 啊，就是有这样的信任感呢，能够产生呢，因为我们对他非常的认识。 Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 所以呢，各位亲爱的弟兄姐妹们 saya mengajak kita coba melihat hal ini ya di dalam kehidupan kita. 啊，就是我们一起来看，在我们的生活里面，我们来看我们这一点 Yaitu sebuah hubungan yang intim apakah kita miliki atau tidak. 啊，就是呢有一个亲密的关系，我们拥有吗？ Apakah kita menjadi ya pekerja atau pelayan di dalam gereja? 啊，是否我们在教会里面，我们就成为一个工作者或是侍奉者？ Ketika kita melayani dan menggembalakan, apakah kita mementingkan hubungan yang baik dengan orang lain atau tidak? 就是当我们在侍奉里面呢，我们是否有想到我们必须跟别人有一个美好的关系、亲密的关系？ Waktu kita di dalam rumah, apakah kita juga menjadikan waktu kita untuk mengenal anggota keluarga kita? 啊，就是孩子，我们在我们家庭里面，是否我们也有这样的心态？就是说，我很想了解、认识我家庭里面的每一个人。 Sebab dasar dari sebuah hubungan itu adalah mengenal dan dikenal. 啊，就是说这个美好关系最初的基础就是说要更认识，能够认识。 Maka saudara-saudara, karena dikenal dan karena mengenal, kita lebih gampang untuk memberikan pengaruh. 啊，就是说我们若认识，我们更认识的话呢，我们就能够更进一步的 John Maxwell berkata, ya, kalau kamu adalah bos, sebelum memerintahkan anak buahmu bekerja, 啊，就是这里讲到说，你若是一个上司呢，当你还没有吩咐你的属下去做一些工作的时候， kamu harus berbuat baik kepada dia. 你要先对他有所作为。 Maka dengan rela dia akan dengan sungguh-sungguh mengerjakannya. 所以呢，因着这个关系有情感关系呢，他就会很好的来为你工作。 Dengan kata lain saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dia sedang ingin mengatakan menabung ya secara emosi yang baik di dalam hati orang lain. 就是呢，他必须要储蓄，就是一个好的情绪在别人的心里面 Karena hubungan yang baik itu menggerakkan. 啊，因为有一个好关系，就是能够去推动别 Hubungan 人。 yang kurang baik itu mendatangkan penolakan. 就是呢，一个不好的关系带来的什么呢？人家对你的拒绝。 Maka di sini kita belajar kalau kita tidak menggunakan kuasa ya kekerasan untuk menggerakkan orang lain, maka kita harus punya hubungan yang baik. 啊，这里呢，若我们不需要用我们的权势权力呢，去影响别人呢，我们就必须要跟别人有一个很美好的关系。 Jadi saudara-saudara ada 3 hal yang kita belajar hari ini. 所以呢，今天呢有3点，就是我们能够去学到的。 Kalau bukan dengan kuasa kita menjalankan menggembalakan. 啊，我们不是用我们的权势权力来实行我们牧者的， Bagaimana kita Monggo. menggembalakan? 我们要怎样去牧养呢？ Yang pertama kita harus mulai dari keyakinan kita adalah gembala. 就是呢，我们第一，我们先要有一个肯定，就是我是个好牧者。 Kita harus punya mentalitas seorang gembala, 我们必 seorang 须 pemilik, gembala pemilik. 啊，我们必须要有一个正确的这个牧者的心态。 Yang ketiga, kita harus membangun hubungan yang baik. 还有第3点呢，我们必须要建立跟别人有美好的关系。 Maka dengan demikian orang-orang yang kita pimpin, mereka sungguh-sungguh akan merasa terberkati atas kehadiran kita. 所以呢，借着这样呢，我们他们借着我们这样的态度呢，他们就会感觉到他们有得到这个祝福。 Bagaimana dengan saudara-saudara? 你我又怎样呢？ Mari kita masuk dalam saat hening. 让我们进入
默祷。 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya persilakan kita untuk bangkit berdiri. 会有请站立。 Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan gereja dari segala abad dan segala tempat. 让我们一起和普世教会以使徒信经来宣告我们的信心。 Mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. 使徒信经， Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，应圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada hari ini ya Tuhan. Kami diingatkan dalam kehidupan kami boleh belajar dari Tuhan Yesus untuk menerapkan kepemimpinan gembala ya Tuhan. Kami rindu di tengah keluarga kami rindu di tempat kerja kami boleh menjadi pemimpin gembala atau dimanapun kami berada. Bukan hanya di dalam gereja saja, tapi kami bisa menunjukkan kepemimpinan kami dengan seperti seorang gembala ya Tuhan. Kami rindu Tuhan membuat kami yakin terhadap panggilan dari Tuhan ini, bahwa gembala yang baik adalah satu hal yang sangat penting untuk bisa mempengaruhi orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami ingin sekali ya Tuhan, kami memiliki mentalitas seorang gembala pemilik ya Tuhan, di mana kami boleh sungguh-sungguh berjuang seperti seseorang yang memang memiliki mereka, yang mengasihi mereka, yang mau berkorban bagi mereka, yang sungguh-sungguh berjuang bagi mereka. Kami ingin ya Tuhan menjadi seorang yang betul-betul bisa membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang kami pimpin atau yang bersama dengan kami ya Tuhan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, mereka dapat merasa terberkati atas kehadiran kami. Tuhan tolonglah kami dan pakailah kami. Demikian pada saat ini juga Tuhan kami mau menyerahkan setiap tantangan dari yang dihadapi gereja-gereja karena pandemi corona ini ya Tuhan. Kami masih belum bisa dengan bebas menjalankan ibadah secara onsite pada saat ini. Tuhan berikan para pemimpin-pemimpin kami hikmat supaya dapat melihat kehendak-Mu di tengah-tengah persoalan seperti ini. Kami rindu supaya jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, khususnya di Klasis Priangan, boleh dipersatukan, tetap punya hati yang bersama-sama di dalam Tuhan untuk terus bertumbuh di dalamnya, untuk terus berjuang mengenal Engkau, mengasihi Engkau, untuk hidup di dalam Engkau. Apapun tantangan yang dihadapi, entah itu adalah peristiwa duka, kesedihan-kesedihan yang ada, kesulitan-kesulitan dalam ekonomi, ataupun hal-hal yang lain, kami serahkan umat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan.
Kami mohon terus berikan kekuatan untuk bisa tetap tegar, kuat, sehingga bisa melewati ini dengan kesetiaan kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau menyerahkan vaksinasi yang sedang dijalankan. Banyak gereja-gereja yang sedang berjuang untuk para hamba Tuhan, majelis, dan juga pengurus-pengurus di dalam gereja dan aktivis gereja supaya bisa mendapatkannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pimpinan di dalamnya untuk memberikan pertolongan. Kami mau menyerahkan semua ini dalam tangan Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan supaya gereja-gereja dapat menemukan satu bentuk pelayanan yang terbaik yang dapat menjangkau lebih banyak orang lagi untuk mendengarkan Injil-Mu ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah keterbatasan yang terciptakan karena pandemi ini, Tuhan menolong gereja-gereja untuk membuat penerobosan-penerobosan yang baru di dalam menjalankan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat ya Tuhan. Kami serahkan ini dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan juga bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Pada saat ini berjuang dalam berbagai hal khususnya ya Tuhan, untuk menjalankan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami mau serahkan usaha ini dalam tangan Tuhan. Dan kami terus berdoa supaya vaksinasi ini berfungsi dengan baik ya Tuhan. Kami mau menyerahkan juga untuk persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi. Biarlah Tuhan juga turut campur tangan memberikan pertolongan. Kami mau berdoa supaya bangsa ini dapat melihat terang dari Tuhan. Dan sungguh-sungguh dapat melihat bagaimana orang-orang Kristen sungguh-sungguh boleh hidup di dalam ketaatan pada Tuhan dan menjadi saksi Tuhan, menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungan mereka. Untuk bisa membuat orang-orang yang hidup bersama dengan setiap orang percaya mempermuliakan nama Tuhan. Inilah kerinduan hati kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bila kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的会友， inilah saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur pada Tuhan. 这个时刻我们可以感谢主， Marilah kita membawa persembahan kita 让我们带我们的奉献 ke gereja kita masing-masing 到我们各自的教会， maupun transfer ke rekening gereja kita masing-masing. 或者转到各自教会的会口。 Firman Tuhan di 2 Korintus pasal 8 ayat 12 berkata demikian. 哥林多后书第8章12节这么说： Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 因为人若有愿做的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。 Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan Di tahta kemuliaan, hadapan tata kemuliaan. ku tinggikan, ku agungkan Ku selamanya. tinggikan, ku agungkan. Katakan sekali lagi, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan Ku namamu tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah Katakan sekali lagi, segala puji syukur kepadamu Tuhan.
Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kasih-Mu. 感谢主，感谢你的恩典与慈爱， Engkau yang hadir dalam hidup kami. 你在我们的生活里 Berkat dan kasih yang tidak pernah habis-habisnya. 永不窒息的恩典与慈爱。 Saat ini kami memberikan persembahan kepadamu. 我们现在献上我们的奉献， Terimalah persembahan kami sebagai ucapan syukur. 求你接纳我们的感恩奉献， Dan terlebih ajarkanlah kami untuk mempersembahkan tubuh kami. 甚至教导我们把我们的生活献上， Untuk berserah pada rencanamu dalam hidup kami. 让我们能够按照你的旨意。 Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们将祷告。 Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. 主内的弟兄姐妹，我们要求站立。 Kita hari ini diizinkan boleh beribadah bersama kepada Tuhan. 今天早上我们可以一起来敬拜主， Dan inilah saatnya 这个时刻， kita akan diutus kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. 我们被差派在我们每个人的生活里。 Ibadah ini kita jalankan di dalam kehidupan kita masing-masing. 这个敬拜，我们要行在我们每个人的生活里， Biarlah kita menjadi serupa dengan Dia. 让我们可以像主， Serupa dengan Tuhan yang mulia. 像荣耀的主， Serupa dengan Tuhan yang penuh dengan rahmat. 像荣耀的主， Dan biarlah kita menjadi alat di tangan Tuhan. 让我们成为， Menjadi berkat bagi orang banyak. 让我们成为主的恩典。 Ku mau serupa Tuhan yang mulia. Ku mau Serupa Tuhan yang mulia, inilah doa harapanku. Rela buangkan semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang mulia, yang penuh kasih. penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa Tuhan yang rahmat. Ku mau serupa Tuhan yang rahmat, lemah dan lembut, penuh kasih, tolong yang lemah, hibur yang susah, dan bawa mereka pada Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Biarlah dalam kehidupan kita mau serupa dengan Dia. Serupa dengan Tuhan yang penuh sabar, yang kudus, dan rendah tidak bercela. Ku mau serupa Tuhan yang sabar, kudus dan rendah tak bercela, rela menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di Dikatakan sekali, ku mau serupa Engkau Tuhan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Dan saudara terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.